بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang berterusan kepada kita, sehingga dapat lagi kita berhimpun dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Taala memilih dan memberi peluang kepada kita untuk mendirikan solat maghrib pada hari ini secara berjamaah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita seterusnya solat isyak berkesempatan untuk berjamaah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sallal isya'i jama'atan faqiyaman nisful lail, mislu faqiyaman mislul lail, nisful lail. Barang siapa yang mendirikan solat isyak secara berjamaah, maka perumpamaannya seperti dia telah menghidupkan separuh daripada malam dengan berqiyamul lail. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan kita untuk menunaikan solat isyak berjamaah pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita pada kelebihan dan kebaikan-kebaikan daripada takwa. Kita berada pada muka surat 11 dan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan-kebaikan yang lain ialah keselamatan daripada api neraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dekat dunia ni Allah Ta'ala menyelamatkan manusia. Allah Ta'ala bebaskan manusia daripada berbagai-bagai musibah. Tetapi kadang-kadangnya manusia ni dia tak mengambil berat, dia tidak menghiraukan, dia tak ambil makna kisah bagaimana Allah Ta'ala menghilangkan musibah-musibah tu. Ada, kita kata panas, Allah Ta'ala bagi hujan. Jadi manusia tak menghiraukan Allah Ta'ala mengangkat musibah, kan? Tetapi di akhirat, tuan-tuan, tidak ada orang yang boleh selamat daripada kesengsaraan, baik di padang mahsyar ataupun ketika mana titian sirat dan sebagainya. Pada waktu itulah mereka akan menyaksikan maknanya sesuatu musibah yang mereka tidak boleh nafikan. Itu sebab bila Allah Ta'ala kata hatta zurtumul maqabir, manusia ni tuan-tuan, dia akan percaya apabila dia masuk dalam kubur baru dia percaya.
Dekat atas dunia ni diterangkan, diajar, diberitahu. Dia tak nak ambil kisah benda-benda ni macam ni tuan-tuan. Pada dia, kalau bukankan itu, dia benda tak penting pada diri. Janji aku boleh makan, boleh berjalan, sihat dan sebagainya. Maknanya manusia tak ambil kisah. Allah Ta'ala beri musibah. Sekarang kita berada dalam musibah. Allah Ta'ala sempitkan sedikit daripada ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sedikit ujian, disempitkan kepada kita ni soal hidup. Allahu Akbar. Kita rasa macam-macam hal. Orang yang bekerja, bila kata dia ni maknanya bekerja dalam keadaan kontrak, rasa tak selamat. Orang yang kerja sambilan rasa tak selamat. Orang yang kerja tetap lagi pun tak selamat juga. Maknanya tuan-tuan, kita diuji dengan sedikit kesempitan. Tapi kita rasa macam dunia ni dah tak boleh kita bergerak dah. Ni dah. Ini dia. Baru sikit. Itu sebabnya bila Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kalau Allah Ta'ala nak beri azab, nak beri bala, dia bukan pada satu orang je, bukan satu bahagian je, bukan satu puak je. Orang baik kena, orang jahat dah tentulah kena, sebab dia buat jahat. Orang-orang baik merasakan tempias daripada itu. Ingat tu tuan-tuan, wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah Ta'ala ni kita tak mampu nak tahan, sebab terlalu keras azab Allah. Ni dibagi sikit-sikit je, kita tak boleh tahan dah. Baru dikurang, ditarik rezeki sikit je. Kenapa? Hilangnya nilai mata wang. Itu kita rasa Allah, bawa 300 macam RM30 berbelanja. Kan? Dulu 300 2 teluri. Sekarang 300 satu beg plastik. Dia tuan-tuan, berbeza. Sebab kita diuji tuan-tuan. Ini ujian Allah. Manusia tak nampak. Dan manusia tak ambil kisah. Dia tak nak ambil kisah dengan ujian-ujian Allah Ta'ala. Orang-orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji. Mereka ni bertawajuh kepada Allah. Bangkit pada waktu malam, sembahyang, minta ampun dengan Allah Ta'ala sebab dosa banyak. Pada zaman maknanya khulafa, begitu juga Sayyidina Umar menasihatkan, hendaklah banyak taubat. Ketika mana diuji dengan kekurangan makanan, dengan banyaknya maksiat, banyaknya musibah, maka Sayyidina Umar kata, istighfar banyak-banyak. Kita yang istighfar yang datang masjid, itu pun lepas salam cabut, tak ada istighfar juga. Yang sembahyang kat rumah lagi tak ada istighfar. Sembahyang depan TV, mana nak sempat istighfar? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzi nattaqau. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melaluinya api neraka. Tak ada orang yang titiang sirat ni tuan-tuan bawa api neraka. Manusia semua akan melalui dia. Tak ada seorang yang terkecuali. Para nabi, para rasul, tabi'in, para sahabat, semua akan melalui. Cuma bezanya orang ni melalui lain daripada kita. Ada yang seperti kilat, ada yang berjalan jatuh, ada yang sambil merangkak. Tu tengok nasib-nasib amalan tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita membaca di dalam hadis, mustikah hadis, apabila manusia melalui sirat ini, dia ada yang mengait dia untuk jatuhkan dia. Dia lalu tu, benda tu kait.
Makna kalau kena kait tu jatuh. Tuan-tuan buka dalam hadis bab beriman kepada hari akhirat. Apabila manusia melalui sirat tu, ni ada kaitan. Semua kau bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang melintasi dengan berkenderaan. Ada yang berkesut. Masing-masing punya bahagian, tuan-tuan. Kalau hidup dekat dunia banyak amalan, maka amalan itulah yang menjadi makna penolong dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila manusia ni, bila Allah Taala beritahu bahawa api neraka ni mesti dia, maknanya melaluinya tak ada orang yang tak boleh terkecuali. Allah Ta'ala selamatkan para Nabi, Allah Ta'ala selamatkan para Rasul. Begitu juga jalan selamat orang yang mengikut di belakang Rasulullah SAW, selamat belakang. Para sahabat yang 10 orang jalan selamat, yang diakui dan dijamin oleh Rasulullah SAW. Kemudian 300 ahli Badar jalan selamat. 250,000 ahli Hudaibiyah, orang yang berbai'ah dengan Rasulullah, selamat. Para tabi'in, Allah, kita ni tak tahulah tuan-tuan, tak tahulah. Kemudian termasuklah maknanya ahli Ma'la, ahli Baqi', masuk lalu. Elok je lalu. Maka orang-orang yang di akhir zaman 1,000 seorang lepas. 1,000 seorang. Adakah daripada 1,000 tu kita? Yang seorang tu kita, ataupun daripada 1,000 tu yang banyak tu kita? Yang seorang tu bukan kita. Yang ni yang kita takut. Yang ni kita bimbang, tuan-tuan. Kita bimbang yang itu. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Maknanya orang yang selamat dalam titian sirat ini, yang selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ialah golongan-golongan bertakwa. Siapa dia golongan takwa? Iaitu orang yang taat kepada Allah dan menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tuan-tuan. Yakin itu janji Allah. Itu janji Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji dia. Okay. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa nunajjillahu allazi nattaqau bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara diri daripada kejahatan, yakni orang-orang yang bertakwa, ke tempat keberuntungan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada duka cita. Jadi ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita, siapakah di kalangan orang-orang yang selamat ini, yang berjaya ni, iaitu orang-orang yang bertakwa, yang menghindarkan diri mereka daripada melakukan kejahatan. Maknanya masuk kejahatan ini, tuan-tuan, mereka tidak berterusan mulazamah. Jahat kejahatan ni kita tak dapat nak elak. Kita keluar rumah, kejahatan ada, maksiat ada. Ulum buluwah, makna benda yang tak boleh elak. Yang dikatakan kejahatan ni ialah orang yang sentiasa mulazamah buat. Daripada muda sampai ke tua mulazamah ni. Orang kata istiqamah. Main judi tu istiqamah dia. Orang istiqamah ibadat, dia istiqamah main judi. Pagi, petang, siang, malam. Macam orang tua-tua kita lah, istiqamah duduk kedai minum teh tu. Satu hari mesti sekali. Itu nama istiqamah. Tak dapat pagi, petang, tak dapat petang, malam, mesti keluar juga minum teh. Sedangkan orang rumah tu buat teh, dia masukkan susu tu separuh daripada cawan. Memang kena kencing manis terus. Tapi tak boleh juga. Dia kata tak sedap, lain rasa yang mengacau kat kedai tu. Entah apa candu yang ditaruh ni, wallahualam. Bayang tu. Itu nama istiqamah tu. Dia kalau tak kena teh kedai ni, Allah. Kan?
Tak tahulah. Kan? Dia tidur tu tak apa selesa. Kan? Selalu je jatuh katil. Dia tuan-tuan. Kan? Ni orang-orang yang mana mereka ni istiqamah, maknanya melakukan kejahatan. Istiqamah mengumpat tiap-tiap hari. Masuk masjid mengumpat orang, masuk keluar masjid mengumpat orang. Tu istiqamah. Kalau tak mengumpat satu hari tak sah. Dia macam tu tuan-tuan, orang buat dosa. Apabila maknanya dosa itu telah mendarah daging dalam tubuh dia, dah jadi satu kebiasaan, tak buat tak boleh. Jadi itu namanya orang yang maknanya berterusan di dalam ma'asi, dalam dosa kepada Allah. Jadi mereka yang berjaya ni siapa? Iaitu orang-orang yang bertakwa, yang menghindarkan diri daripada dosa dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang tidak ada duka cita. Di antaranya lagi dia kata apa? Kebaikan takwa terpelihara daripada tekanan hidup. Ni nak dibicara ni. Kita nak tengok ni. Bila Allah Ta'ala sebut, pengarang ni sebut kepada kita, dia bawa satu ayat. Ayat ni kita baca, ayat ni kita gantung kat rumah, kita lekat kat depan cermin kereta, tapi tak beramal pun. Ada main lekat je, dia tak tahu ayat apa tu. So baca tu, ni ayat apa ni? Entahlah, orang bagi. Baca pun tak kerti. Sedangkan ayat tu wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah. Jadi maknanya disebutkan oleh pengarang kita ni, terpelihara daripada tekanan hidup. Makna orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada tekanan hidup. Sebab tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia ni apabila betul lurus tauhidnya, manusia ni apabila dia lurus tauhid dia, maknanya keyakinan dia ni kepada Allah kuat, maka tuan-tuan dia tidak ada rasa maknanya keluh kesah dalam hidup. Sebab apa? Kerana dia meyakini rezeki, meyakini bahawa maknanya yang memberi, yang menarik, itu semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita apa? Dalam satu wirid ni, dan mungkin wirid ni dibaca oleh orang. Allahumma la mani'a lima, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ni mungkin semua orang hafal doa ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa ni. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kan? Semua hafal tak doa ni? Ke hafal tak baca? Kan? Saya boleh tengok doa ni, Allah, rupanya sebahagian daripada wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah baca? Waktu maghrib dan waktu subuh. Sebab kalau kita melihat daripada doa ini tuan-tuan, ya Allah, tiada yang dapat menghalang apa yang engkau mahu berikan. Orang halanglah kalau Allah Ta'ala nak beri tuan-tuan, memang dapat kita juga. Masalah yakin ini yang tak ada kat kita. Yang ini yang tak ada kat kita. Kita anggap kalau maknanya benda tu dah hilang, memang hilang, tak ada can. Sebab apa? Ini masalah tauhid. Masalah tauhid tuan-tuan. Dan tiada yang mampu memberikan sesuatu yang engkau halangi. Makna kalau Allah Ta'ala halang benda tu untuk kita dapat, manusia berusaha macam mana pun tidak akan dapat pada kita. Ni kita kena yakin tuan-tuan. Masalah qada dan qadar. Masalah takdir dan qadar Allah Ta'ala. Dan tiadalah yang mempunyai kedudukan dapat memberi kesan kepada sesuatu melainkan dia.
Tak ada orang berkuasa, tidak ada orang berpangkat, tidak ada maknanya orang berpengaruh yang boleh memberi kesan kalau dengan tidak izin Allah Ta'ala. Yakin je lah. Kau jaga kau, aku nak buang kau. Aku nak buang kau. Allah Ta'ala kata, aku tak izinkan. Kau buat macam mana pun, memang tak ada. Kekal je, sampai mati jadi imam. Pada zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ada seorang imam qurra namanya Imam Nafi'. Imam Nafi', dia menjadi imam di Mekah, di Madinah tu umurnya hampir 96 tahun jadi imam. Allah lamanya, tuan-tuan. Kan? Selagi mana ada Imam Malik tu, selama itu dia ada jadi imam. Dia nak berhenti, dia kata, wahai Imam Malik, bagilah aku berhenti, aku dah tua dah. Kata Imam Malik, kau kena jadi imam juga. Sampai umurnya apa? 96 tahun, tuan-tuan. Kita 96 tahun, Pak Imam menyarap dah jadi imam. Allah, rupa imam dah menyarap dah. Yang tak menyarap pun tak sampai. Kalau 96 tahun, lagi tak sampai. Tu tuan-tuan tengok. Tuan-tuan balik cari doa ni. Kan? Doa ni dalam kitab azkar ada. Cari bacaan dia, iaitu di antara maghrib dan apa? Baca ketika selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Tuan-tuan baca. Dan ada 3 doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ada 3 doa yang Rasulullah sering baca dan tidak meninggalkannya selepas daripada sembahyang. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu satu doa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tuan-tuan boleh buka dalam hadis, dalam al-azkar, cari doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang kedua yang Rasulullah baca selepas daripada solat dalam masalah rezeki. Doa yang ketiga, Allahumma bsut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlika birizkik. Itu doa yang ketiga. Allahumma bsut alaina min barakatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bentangkanlah kepada kami itu keberkatan-keberkatan kau, dan kau rahmatilah kami. Wa fadlika birizkik, dan kau kurniakanlah kelebihan kepada rezeki. Itu dah. Boleh catat tu, kalau nak catat. Allahumma bsut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlika birizkik. Itu doa. Pendek je doa tu. Tapi kalau pendek tak hafal, tak boleh juga. Jadi tuan-tuan tengok doa tu, 3 doa yang Rasulullah tak pernah tinggalkan. Sehingga maknanya Aisyah kata, aku dengar doa ni selalu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan, tuan-tuan. Kerana apa? Doa ini kita kena faham. Doa ni sebagai salah satu daripada ikhtiar. Doa sebahagian daripada ikhtiar, sebahagian daripada usaha kita kepada Allah Ta'ala. Selain daripada kita usaha keluar mencari rezeki, doa juga merupakan sebahagian daripada usaha dan ikhtiar. Orang malas nak berdoa ni, tuan-tuan, sombong dia dengan Allah Ta'ala. Sombong dia dengan Allah. Allah marah orang-orang yang tak minta dengan dia. Kalau manusia kita minta dengan dia, manusia yang marah. Tapi Allah Ta'ala, kalau kita tak minta dengan dia, Allah Ta'ala melabelkan orang-orang yang macam ni sombong, dan Allah marah dengan dia. Kerana dia tidak boleh untuk mengadakan rezeki, tuan-tuan. Tak boleh. Dia tidak boleh mendatangkan rezeki, dan dia tidak boleh memberi rezeki. Jadi ni kita kena ingat, tuan-tuan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kesan orang takwa ni apa? Yang pertama dikata maknanya terpelihara daripada tekanan hidup. Dah kita maknanya Allah Ta'ala beri ujian-ujian macam-macam. Masjid macam tu juga, yang datang orang-orang tu juga. Kalau orang tu mati, tak ada orang ganti. Kalau 10 tahun orang yang datang tu jaga tiang, 4 penjuru tiang, mati 4-4 ni, tak ada orang duduk kat situ. Kalau aku duduk mati juga aku, dia kata. Dia tuan-tuan, memang. Sedangkan disebut dalam riwayat, apabila orang dia duduk pada sesuatu tempat di dalam masjid, apabila dia meninggal dunia, tempat tu menangis kerana dia tak ada, tuan-tuan. Menangis tempat tu. Kenapa? Orang yang selalu sujud di situ, yang berdiri di situ, wirid di situ, zikir di situ, tiba-tiba tak ada, menangis tempat tu. Ini dia, tuan-tuan. Itu sebabnya bila kita masuk di dalam masjid tu, memperbanyakkan tempat kita. Supaya apa? Masjid itu menjadi saksi bahawa kita ni, kita pernah berdiri di tempat tu. Jangan semayang satu tempat je. Semayang, bila semayang sunat ni, banyakkan tempat. Kenapa? Setiap tempat tu menjadi saksi, tuan-tuan, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau jaga tiang, itulah tiang seri yang dijaga. Kan? Jadi bayangkan, tuan-tuan, kemudian apa? Rezeki sentiasa datang melimpah ruah tanpa diduga. Orang yang bertakwa, Allah Ta'ala beri rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Tu yang dikata bighairi hisab. Orang yang ada, yang takwa ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri rezeki bighairi hisab, dengan tanpa disangka-sangka. Nak? Kita tengok perjalanan guru, tok-tok guru dulu, tuan-tuan, tok-tok lebay dulu. Dia mana ada sumber tetap, tuan-tuan? Mana ada sumber tetap? Mana ada pekerjaan tetap? Dia tu kerjanya apa? Mengajar, jadi imam, jadi bilal. Tapi rezeki dia Allah tak putus-putus dah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca tu cerita Lebay Wahid tu kan, kita muallim tu kan, orang datang jumpa tu, ada tak beras, tengok dalam simpanan tak ada. Nantilah tengah hari nanti kau datanglah kan. Sebelum orang tu balik, 1 lori orang hantar beras. Allah, tuan-tuan, orang-orang macam ni, Allah, dunia tu bekerja kat dia, tuan-tuan, bekerja kat dia. Kita ni kena kejar dunia. Orang-orang yang macam tu, Allah Ta'ala, dunia tu bekerja kat dia, dia tolak pula, dia tepis. Sebab dia tak ada hajat. Sebab kita ni berhajat tu dunia lagi. Sebab sifat dunia ni ghuraba. Ghuraba ni dia dagang. Mana lagi kita kejar, lagi dia lagi, lagi dia lagi. Tu sebabnya kalau kita baca sirah nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, tuan-tuan, dunia menawarkan diri kepada Rasul. Bukit-bukit di kota Mekah tu, ya Rasulullah, izinkan aku bertukar jadi emas. Kalau kita macam ni, macam mana? Bukit Cina tu, kita lalu kat Bukit Cina, ya pulan bin pulan, aku bertukar jadi emas, nak? Boleh juga. Boleh saja kita. Yang tu buat tak ingat dunia. Tak, Rasulullah kata, ini bukan hajat aku. Kalau aku nak lebih daripada ini pun boleh. Datang makna pengawal gunung, penjaga gunung, malaikat-malaikat yang menjaga gunung datang jumpa Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau nak suruh aku apa sekarang ni? Engkau nak suruh angkat gunung-gunung ni empap kepada orang musyrik ni? Boleh, aku akan buat. Rasulullah kata tak payah. Tak payah buat begitu. Dia tak beriman, tak apa. Aku mengharapkan orang generasi belakang besok orang beriman. Allah, kita tak ada, tuan-tuan. Kalau orang buat jahat dengan kita, kalau orang tawarkan macam tu, engkau kerjakan dia sampai habis. Allah, berbeza kita, tuan-tuan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza sekali tu.
Jadi dengan sebab itulah maknanya diberikan kepada dia rezeki melimpah ruah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu hari orang bagi dia 10,000 dirham. Orang bagi dia 10,000 dirham. Dia pun keluar daripada rumah bawa 10,000 dirham ni dengan dia punya penolong dia. Orang kata dia punya apa ni, orang gaji lah. Dulu dia tak sebut orang gaji, maknanya perempuan yang berkhidmat. Dia berkhidmat dengan orang macam ni. Pada hari dia dapat 10,000 tu, Sayyidatina Aisyah ni berpuasa. Dia berpuasa. Jadi dia pun pergi ke pasar, bagi 10,000 dinar ni, bagi. Sampai habis. Maka orang yang berkhidmat dengan Sayyidatina Aisyah ni kata, "Wahai Aisyah, tak adakah kau simpan sikit? Kan hari ni kita puasa. Kalau simpan sikit dapat makan daging. Apasal kau tak bagi tahu? Dah habis pun aku cakap." Tuan-tuan, macam tu tuan-tuan. Kalau kita ketepikan kita dulu. Nak kita dapat macam tu banyak, tepikan kita dulu. Yang lain lebih baru bagi orang. Berbeza sama sekali. Tak akan sama tuan-tuan. Tak akan sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi orang dengan duit yang banyak. Kan? Dia keluar daripada pagi sampai petang. Sampai duit tu habis baru dia balik rumah. Tidak tinggal walau satu dirham sekalipun. Inilah kedudukan tuan-tuan. Orang yang macam ni Allah Ta'ala pelihara dia. Dan dengan sebab itu maknanya kiranya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu sebab dalam zaman kegawatan, zaman kita susah ni, pertingkatkan takwa kepada Allah tuan-tuan. Maksud apa pertingkat takwa kepada Allah? Buat taat banyak, ibadat kena banyak, sujudnya kena banyak, zikrullahnya kena banyak. Bukan sikit-sikit tuan-tuan. Zaman kita ni diuji oleh Allah Ta'ala ni, diberi musibah sikit. Allah Ta'ala nak tengok manusia lagi lalai. Waktu diuji oleh Allah, manusia lagi lalai. Kedai-kedai makan waktu diuji oleh Allah Ta'ala gawat, penuh juga. Mana tak gawat lah. Hujung-hujung minggu tu nak parking pun tak ada tempat. Maknanya tak gawat lah. Walaupun hakikatnya susah, tetapi mereka tidak memikirkan benda tu susah. Boleh duduk sukaria lagi, boleh ketawa lagi. Masjid-masjid tetap. Yang datang ini orang-orang yang tak berubah. Yang dulu datang daripada awal buka kitab, kalau pakai maknanya telekung hijau, sampai hari ni pakai telekung hijau, tak berubah. Sama je. Orang yang sama juga, tak ada orang lain. Ini dia tuan-tuan. Bayangkan. Kemudian sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula. Orang-orang yang apabila ada takwa tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni lapang dada. Apa maksud lapang dada? Jadi senang tuan-tuan. Dada tak sempit. Ada rezeki, tak ada rezeki, sama pada dia. Dapat makan sikit, dapat makan banyak, sama pada dia. Maknanya semuanya tidak menekan hidup ni. Kita bila dapat makan banyak, kita syukur. Tapi kita bila dapat makan sikit, hari ni dapat makan sikit je lah. Nak buat macam mana kan? Kita tak pernah kata Alhamdulillah, ada benda-benda yang boleh kita makan, ada rezeki yang boleh kita jamah. Kita tidak pernah melihat orang yang di bawah kita tu, yang tak pernah jumpa makanan. Itu sebabnya ketika mana dalam satu soal jawab di Saudi tuan-tuan, di Riyadh, soalan ni datang daripada Sudan. Waktu Ramadan.
Dia tanya, kami ni tak tahulah bagaimanakah nasib kami ni bulan Ramadan, sama ada Allah Ta'ala terima atau tidak. Jadi yang tukang jawab soalan ni tanya, sebab apa kamu kata kamu punya puasa ni tak tentu diterima? Dia kata, apa tidaknya orang berbuka dapat makan, semua boleh makan, boleh mengamalkan sunnah. Kami ni berbuka tak ada boleh makan apa-apa, tuan-tuan. Tak boleh makan apa-apa sebab tak ada benda. Allah, tuan-tuan, kalau kita dengar yang menjawab soalan tu menangis dia. Bayangkan, orang makan sampai terlebih-lebih, dia nak berbuka, nak makan benda pun tak ada. Jadi dia kata, kami tak tahulah sama ada puasa kami diterima oleh Allah ataupun tidak. Allah, kita ni tuan-tuan makan sampai terlebih-lebih. Sampai terlebih-lebih waktu kita berbuka. Itu pun kita tak pernah syukur. Apa tandanya kita tak pernah syukur? Kerana bila kita berbuka, pembaziran berlaku dengan banyak. Itu tanda tak syukur dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang maknanya dia berbuka, tuan-tuan, kalau dia ada mana berbazir, maka itu adalah kawan-kawan syaitan. Tengok kita punya makan berlebih-lebih. Ni tanda orang yang tak mensyukuri nikmat. Tak mensyukuri nikmat, tuan-tuan. Berlebih-lebih, melampau-lampau dalam makan. Melampau-lampau. Bayangkan, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, nascaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar daripada kesulitan, dan dia, yakni Allah, akan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak ada. Ni nak ingatkan kita, bukan ayat ni jadi wirid. Ada orang jadi amalan, dia baca wa man yattaqillah. Siapa baca wa man yattaqillah tak faham dengan maksud. Sebenarnya ayat ni nak terang kepada kita, bukan dia jadi wirid. Siapa beramal dengan wa man yattaqillah ni, Allah Ta'ala bukakan rezeki. Kalau engkau tak ada takwa, tak dapat. Dia nak beritahu, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, ayat ini sebenarnya, tuan-tuan, nak bagi faham orang yang bertakwa kepada Allah, nascaya Allah Ta'ala bagi kepada dia jalan keluar. Jalan keluar apa? Bagi segala masalah. Hidup susah, Allah Ta'ala nampakkan jalan-jalan pada dia, untuk mudah, untuk dapat rezeki dan sebagainya. Bila kita tidak ada takwa kepada Allah, Allah Ta'ala sempitkan jalan. Orang yang tidak ada takwa, tuan-tuan, Allah Ta'ala buka jalan kepada dia, tapi jalan kejahatan. Tak ada, takwa tu tak ada. Dibukakan jalan tu, buat, tengok jalan-jalan kejahatan banyak. Dalam otak tu fikir macam mana nak ambil duit dalam tabung ni. Macam mana nak pecahkan kedai ni. Macam mana nak ambil duit dalam bank ni. Orang tak ada takwa. Jalan yang dia fikir itu ialah jalan kepada, maknanya untuk jadi aduullah, maknanya jadi musuh kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala buka jalan yang boleh kepada dia ni untuk dapat redha Allah. Usaha boleh dapat redha. Ini dia, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sesiapa yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah, nascaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Apa yang takwa, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan.
Allah Ta'ala nampakkan jalan-jalan keluar bagi masalah dia. Nah, ini kesan daripada takwa, tuan-tuan. Dan dalam ayat yang lain, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan sesiapa yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah, nescaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberikan ganjaran yang besar. Itu semua penting orang takwa, tuan-tuan. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW mendidik para sahabat ni menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Sama ada Rasulullah ke, tak ada Rasulullah ke, maka mereka dididik supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sama ada Rasulullah, kalau ada Rasulullah boleh beri nasihat. Tapi bila tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, mana iman dia tu? Iman tu sebagai tunjang yang memberi tunjuk jalan kepada dia supaya takut akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Dan dalam ayat yang lain, di antaranya lagi, janji akan masuk ke dalam syurga Allah. Ini perkara yang besar, tuan-tuan. Kesan daripada takwa ni, Allah Ta'ala menjanjikan orang ni boleh masuk syurga. Kerana ini memang semua orang berharap nak masuk syurga. Semua orang hendak masuk syurga, tuan-tuan. Tapi bagaimana jalan untuk mereka masuk syurga? Bagaimana mereka nak dapat syurga? Adakah syurga tu datang dengan begitu saja boleh kita masuk dengan mudah? Tak begitu. Nah, apa syarat-syarat untuk masuk syurga Allah? Maka ada syarat dia. Maka dia kata apa? Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, iaitu yang memelihara diri daripada kejahatan. Maknanya salah satu daripada impak orang yang bertakwa ni, kesan daripada orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala menjanjikan kepadanya untuk masuk syurga. Syurga ni apa, tuan-tuan? Jannah, masuk syurga. Al-jannah ni maksudnya al-bustan. Maknanya jannah ni maksudnya al-bustan. Bustan ni apa? Taman-taman. Dalam tu penuh dengan apa? Keseronokan, hiburannya, berbagai-bagai. Ada pokok-pokoknya, buah-buahannya, mengalir di dalamnya sungai-sungai dengan kicauan burung-burungnya. Yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga. Ini dia yang dikata bustan. Kita masuk kebun-kebun kat kita tak sama. Mana tempat yang kita rasa pergi itu selesa, tak sama, tuan-tuan. Allah Ta'ala menjadikan syurga itu mengalir di dalamnya syurga sungai-sungai yang berbagai-bagai jenis. Kalau dijadikan maknanya sungai itu daripada susu, maka ia lebih putih daripada salji. Bayangkan kalau sungai itu lebih putih daripada salji. Kalau dijadikan maknanya di dalamnya sungai-sungai daripada madu, daripada arak, buah-buahannya yang sama jenis tetapi berlainan rasa, macam mana kita nak gambar? Terlintas apa dalam hati kita nak makan, maka kita akan dapat. Dan diberi minum kepada kita ni sekadar, makna sekadar keperluan kita. Makna kalau tuan-tuan nak minum, maka dituangkan dalam piala tu bekas minuman tu sekadar kita minum. Dah tak terlebih, tak terkurang. Macam contohnya kita biasa minum satu cawan, maka dituangkan secawan, tidak terlebih. Makna kita minum habis. Kalau kita sekarang ni minum ada baki. Jadi tuan-tuan, sekadar hajat tu, tergerak apa nak makan. Sehingga orang berkata bila masuk dalam syurga, ini macam makanan kami makan dekat dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Walaupun benda tu kau kata sama, tetapi yang kau makan dalam syurga ni buah rumman, buah zaitun, dia benda yang sama tetapi maknanya rasanya berlainan.
yang tak sama yang macam kamu makan kat dunia. Kamu tengok tu tuan-tuan, tengok. Sehingga disebut di dalam, kalau kita baca dalam suratul Waqiah, orang tengok makanan-makanan dalam syurga, belum makan lagi, air liur dah terkeluar meleleh aja. Allah punya sedapnya. Nah, bayangkan sedap. Begitulah gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita ni tuan-tuan, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu. Itu sebabnya kita kena menguatkan keimanan dan takwa kita ni kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain, masalul jannatil lati uidal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa janji dia kepada orang yang takwa ni syurga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu sebab kalau kita baca dalam satu riwayat hadis, bagi orang-orang yang beriman dan banyak amal soleh, ketika mana dia masuk dalam kubur tuan-tuan, maka didatangkan kepada dia tiap-tiap hari, ditunjukkan syurga dekat dia. Ditunjukkan dia syurga tiap-tiap hari itu kepada dia. Allah. Kalaulah kita waktu tu tak, bayangkan andainya kita, kan? Waktu ni kita susah, orang tunjukkan, inilah guma yang kau akan dapat. Tunjukkan tiap-tiap hari. Tunjukkan tiap-tiap hari. Macam mana perasaan kita tu? Bagi orang yang mana jadi ahli neraka, ditunjukkan neraka, tempat di dalam neraka tiap-tiap hari. Jadi tuan-tuan, kalau kita hendakkan maknanya gambaran setiap hari itu Allah Ta'ala pandangkan syurga kepada kita, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Banyaklah amal-amalan untuk kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan amalan-amalan sunat. Sebabnya pada waktu kita ni tuan-tuan, memperbanyakkan puasa. Kalau tak boleh nak buat puasa, maknanya Isnin Khamis pun janganlah ditinggalkan puasa sebulan 3 kali. Yang mana Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, aku wasiatkan kepada kamu. Wahai Ali, aku wasiatkan kepada kamu, jangan kau tinggalkan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha jangan tinggal. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan solat witir. Sembahyang solat witir jangan ditinggalkan, walaupun 1 rakaat sekalipun, jangan ditinggalkan. Wahai Ali, aku wasiatkan kepada kamu untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kita baru lepas puasa sunat putih tu baru lepas, sebab bulan dah tak nampak dah. Dia hari yang lepas, 2-3 hari yang lepas, tengok bulan merambang tu, tu waktu puasa sunat putih 13, 14 dan 15 bulan hijrah tu. Siapa boleh puasa, mengekalkan puasanya istiqamah tuan-tuan, Allahu Akbar, janji Allah Ta'ala tu banyak pada dia. Ni 3 wasiat. Sehingga kan dalam wasiat yang lain, Rasulullah berwasiat kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah mengatakan, selepas daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku sehingga pada akhir hayat. Tengok tuan-tuan, tu dikatakan istiqamah. Istiqamah itulah dia, buat sesuatu tak tinggal. Apatah lagi kalau kita boleh mengiringi puasa Isnin Khamis, yang bila ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa Isnin Khamis? Rasulullah kata, kerana aku memuliakan, mengingati tentang hari kelahiranku. Hari Isnin tu aku puasa sebab aku mengingati akan hari kelahiranku. Puasa hari Khamis ni sebab apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, pada hari Khamis amalan anak-anak Adam ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh malaikat Allah Ta'ala itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi dengan sebab itu aku suka ketika mana
amalan ini diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itu sebabnya tuan-tuan. Lepas tu amalkanlah puasa ni. Tuan-tuan tengok ulama salafus soleh dah. Al-Imam Nawawi 40 tahun berpuasa tuan-tuan. Waktu dia bersahur cuma minum 1 teguk air. 1 teguk air. 40 tahun berpuasa sunat. Tuan-tuan bayangkan. Kita kalau boleh buat macam tu, Allah azim. Tapi kita punya air banyak warna. Nah. Ada bandung, ada cincau. Nah. Oh, kalau tak kena sejuk, dia kata ni tak sedap ni. Nah. Macam-macam. Kan? Kuih-kuih pula macam yang berendam, badak berendam, yang keling, telinga keling. Macam-macam. Mi pula ada yang Jawa, ada yang Melayu, macam-macam. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ulang balik semula supaya tuan-tuan boleh beramal. Jadi doa-doa yang kita bagi tadi, di antaranya doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan doa yang ketiga Rasulullah baca, Allahumma bsut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlika bi rizqik. Itu 3 doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu wirid, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta, hinggalah sampai akhirnya. Tuan-tuan cari dalam kitab Al-Azkar, kemudian tuan-tuan beramallah dengan doa-doa yang diajar, kerana doa-doa ini adalah doa-doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Taala untuk beramal dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi pada masa yang ditentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihu fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi